Okey, khabar semua? Baik ah. Ada orang tu? Okey, tu ada kerja, teruskan juga. Okey, so untuk pagi ni saya teruskan dengan topik dia Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mengapa pelanggan tidak membeli? Ini antara kita punya dia kata waktu asal sebab lah kita kena lihat kenapa pelanggan kita tak set up takaful dengan kita lah. Set up takaful. Okay, dia kata kat sini faktor utama adalah kata ni takut. Dia peserta tu takut membuat keputusan. Patutlah faktor utama untuk kita yang boleh bulan pertama yang bagi satu ketaan dia kata takut. So bagaimana kita nak atasi ketakutan klien lah. Ketakutan klien untuk membeli dengan kita, melangkan takaful kita dengan apalah. Okey, biasalah kan dia kata kat sini semua orang takut. Asal kita sendiri pun, kalau kita sendiri pun nak membeli sesuatu pun takut juga kan. Takut dia nanti dulu kan. Nanti dulu tu kan takut. Itu satu takut lah. Nanti dulu takut juga tu mana. Takut yang biasa takut ni dia dikenakan harga yang lebih tinggi sepatutnya. Dia takut bila dia langgar tu akan dikritik membuat pilihan salah. Dan faktor ketiga dia takut sebab dia ada pengalaman lepas yang berbuat takut membuat keputusan yang segera ni sebab dah ada kesilapan yang masa lampau. Dan kesilapan lampau tu dia sebabkan dia memilih produk salah apa semualah. Dan selepas dia membeli produk tu, dia pengalaman dia tanpa sokongan atau perkhidmatan. Akibatnya beliau menyesal perusahaan yang saya tu. Itu sebab ketakutan lah. Okay. Tapi kalau kita ada juga dia kata kat sini, saya tak baca lagi lah. Tapi dia kata kat sini, kata suami takut isteri naikkan takaful, ada jugalah kat sini dia kata kan. Tanya isteri, takut isteri pula kan. Seka pun tanya isteri. Okay. Okay, pertama, tadi kita perlu atasi kebimbangan pelanggan lah. Kita perlu bagaimana kita nak atasi kebimbangan pelanggan atau ketakutan ni. Kalau kita tengok kat sini, mungkin kita pernah jumpa klien yang pernah ada pengalaman baik ke pengalaman tak best lah, dia melakukan takaful. Kita kena atasinya, kebimbangan dia. Ya, memang tak tahu klien yang baru punya, mungkin dia pernah ada pengalaman atau mendengar cerita pengalaman daripada orang lain. Orang lain dia takut lah. Cuma tak boleh claim. Langgan-langgan mati, curikat yang tak boleh claim. Daripada kawan, dia dengar daripada kawan dia. So bila jumpa dia, dia takut dengar daripada klien tu, daripada kawan dia. Itu ketakutan daripada pengalaman diri sendiri atau pengalaman daripada kawan-kawan dia atau orang luar lah yang terdekat punya. Dan kita akan, lepas tu dia akan dengar lah, saya perlu bincang dengan seseorang sebelum membuat keputusan. Macam kita kalau jumpa suami ke isteri, kalau macam suami ni, kalau sini saya perlu bincang dengan suami dulu lah. Nanti saya beritahu suami dulu. Kalau suami, saya kena tahu isteri dulu. Yang itulah antara saya boleh kata nak tanya isteri dulu normal lah. Gaya normal kan. Okay. Kecuali kalau beli sport ring tak tanya isteri juga. Tak tahulah dia. Okay, tak buat siap. Okay, para suami tidak membeli tidak membeli sesuatu produk selagi beliau belum bincang dengan isteri. Dia kata kat sini. Dan para isteri tidak membeli sesuatu produk melainkan selepas suami setuju. So dalam buku ni mention, maknanya benda ni boleh kata
normal. Normal lah suami isteri, suami apa istilahnya suami normal. So kalau kita jumpa rejection tu bukan rejection lah, tu perkara normal dia kata. So kalau macam kita jumpa pergi syarikat tu, kita kalau ada kita offer plan takaful untuk syarikat, so pengurus perlu luluskan lah, perlu luluskan pembelian, dan pengurus perlu kan, bos pada pengurus pun kena luluskan juga. So ada tapisan-tapisan lah. So untuk membuat keputusan untuk setuju ni, boleh kata kita perlu, dia akan melibatkan bukan dia seorang, melibatkan orang lain juga. So kalau contohnya kita kata kat sini, isteri nak ambil untuk suami. Saya pun akhir ini atau pesan terlepas ada isteri yang ambil untuk suami senyap macam itulah. So tak tahu benda tu jadi trend ke atau just tak tahu sebab apa. Siapa ada pengalaman lah. Saya ada benda ni lama ke, baru berlaku ke, atau normal. Isteri ambil untuk suami senyap-senyap. Boleh cakap. Saya rasa baru boleh sebelum ni saya tak pernah lagi aku macam ni. Ada suami untuk ambil, suami yang ambil takaful untuk hibah pada isteri senyap adalah. Dan ambil hibah takaful senyap hibah kepada isteri, dua pun senyap pun ada juga. Okay. So itulah macam kita tengok ni, ketakutan pelanggan dengan ambil takaful ni bukan dengan kita saja. Ketakutan dia melalui pihak ketiga juga. Pihak ketiga maknanya tadi kalau isteri kena mendapat persetujuan pada suami pula. So ketakutan dia nak convince pada suami pun ada juga kat situ lah. Dia kata kat sini ketakutan lah, tapi bukan. So dia perlu melalui benda tu lah. Benda tu untuk mendapatkan kelulusan atau membuat keputusan untuk sign up atau setuju untuk membeli lah. Lepas tu faktor mengapa nak beli adalah dia pelanggan tu tidak rasa selesa. Selesa maknanya bila kita buat closing tu selesa maknanya contohnya dia jumpa ejen ni mudah berurusan, jumpa dengan ejen ni mungkin agak susah sikit urusan dia, jumpa ejen ni sangat berurusan. So bila dia ramai jumpa ejen ni, dia lihat kat situ, dia rasa mana selesa, senang. Selesa yang ini ke, yang perlu jumpa untuk saya ke, nak dia selesa untuk set up melalui online dia, yang selesa nak pergi counter. So ketiga ada banyak lah klien buat keputusan lah nak set up cara macam ni, nak bagi dia dapatkan benda tu selesa, cara selesa. Dan dia bila dia set up tu dia mudah untuk menggunakan lah, untuk access ke, nak dapat feedback macam mana. Contoh macam kita ni, ada orang ada orang tu selesa nak secara jumpa terang lebih detail, baru ambil. Ada orang tu melalui WhatsApp cukup lah, dia sign up. Yang ketiga, saya pernah jumpa lah, dia nak pergi counter, nak set up, tak nak melalui takaful, melalui ejen, memang nak pergi counter terus. Tapi dia terus terang lah, produk ni tak ada kat counter, ejen. Okay. Dia kata juga sini, walaupun produk kita murah lebih bermanfaat berbanding produk orang lain punya. Dan itu belum memadai sebagai alasan untuk menukar cara istiadat untuk merasakan. Kat sini, walaupun produk kita murah ni, atau murah ke banyak manfaat tu, tapi klien nak pilih mana yang selesa.
Freelancer maknanya dia kat sini dia kata nak tukar produk. Kalau kita ni nak klien tengah buat survey, beberapa quotation. So quotation tu walaupun harga benefit tu ada, tapi dia juga melihat pada bahagian lain, side lain lah. Dia mana mudah nak perusahaan, mudah nak ambil. Cukup betul kot. Yang tu kita tengok lah. Dia tengok juga. Walaupun manfaat power apa semua, secara murah punya, dia tengok juga bagaimana nak set up ni, mudah ke, mudah nak ambil ke, dari segi perkhidmatan dia, lihat juga lah perkhidmatan dia, dari segi apa dia, servis dia, semua tu dia lihat juga lah. Bukan sekadar harga, sekadar manfaat juga. Okay. Okay, seterusnya membeli boleh merumitkan. Okay. Tadi mula-mula saya kata takut. Klien takut, bukan takut membeli tu, sebab takut membuat keputusan, dan ketakutan tu, keputusan tu dia kena membuat keputusan melalui orang lain, orang ketiga juga. Yang sebetulnya pelanggan rasa selesa. Okay. Rasa selesa maknanya bila dia sign up ni, dia selesa. Nak berurusan ke, nak ambil apa-apa, nak berurusan servis ke tu selesa. Lihat kat situ juga. Membeli boleh merumitkan. Jadilah merumitkan. So kalau bahasa dia sign up takaful. Sebelum ni tak ada takaful. Tak ada takaful kan. Lepas tu sekarang ada takaful. Bila plan takaful dan dia ambil ni, dia bayar RM100 sebulan. So seolah-olah itu merumitkan dia, boleh merumitkan dia. So mungkin kita punya plan atau bajet tu, Tok Afan boleh mute tak? Sorry. Okay. Jauh. Ada bunyi yang belakang. So background. Ada bunyi background. Okay. Okay, maknanya kat sini tadi merumitkan dia lah. Kat sini dia kata membuatkan implikasi kepada komitmen dia, aset. Contohnya kita ambil plan takaful RM100, lepas tu menyebabkan komitmen dia bertambah. So bila komitmen bertambah ni menyebabkan dia merumitkan dia mengganggu komitmen dia lah. So mana mungkin plan ni tak sesuai dengan dia lah. So bila kita nak handle ni, kita bagi plan yang sesuai dengan dia lah. Dari segi cara rumah, kepasan dia, dan tidak merumitkan dia. Maknanya dia selesa dengan bayaran dia. Itu menyebabkan apa faktor utama dia orang reject lah. Okay. So bila dia kata kat sini, kalau dia bagi alasan nanti dulu biar sertifikat tu, maknanya plan tu menyebabkan apa? Menjadi faktor akan merumitkan dia. Merumitkan dari segi komitmen, dari segi bajet dia. Itu salah satu faktor lah. Kenapa kita dapat jawapan nanti dulu, biar saya fikir dulu. Okay. Okay. Orange celana, halangan personal, minimum juga. Okey, kat sini walaupun ada halangan semua ni ya. Halangan pertama tadi, halangan takut, bimbang, halangan tidak selesa dan menyebabkan rumit dia. Okey, apa saya boleh pandangan saya kalau kita yang pertama ni takut membuat keputusan tu, kita cuba bagi dia tak takut. Tenang jawapan dia. Okey, mengatasi kebimbangan pelanggan, bimbang lah, servis. Okey, servis, okey. Selesa ni senang nak berurusan. Tu boleh kata 1, 2, 3 tadi, 3 poin tu boleh kata mengenai servis kita lah. Servis kita. Tapi servis tu dapat selepas dia set up kita. Bukan servis kita tu, kebanyakan servis kita berlaku selepas dia set up takaful. Tak banyak servis yang kita boleh bagi sebelum dia set up takaful kita. Yang apa kita boleh bagi sebelum dia set up takaful, servis kita adalah memberi cadangan plan takaful sesuai lah. Sesuai dari segi komitmen dia, dari segi kita review tentang takaful, kewangan dia, macam tu je.
Tapi bila after stay survey ni dia tak nampak. Okay, untuk saya punya online punya, kita nak atasi benda ni, online punya ketakutan ni. Ketakutan ni kita kena bina profile dekat sosial media. Saya dapat dekat kita closing online. Untuk atasi ketakutan ni kita kena guna profile sosial media. Profile maknanya dah Facebook kot. Facebook ke, blog ke, TikTok ke. So bakal boleh jadi lepas tu mengurangkan ketakutan dia orang lah. Mana kita ni wujud, dia ada refer lah. Macam tik infak ni, kalau tik infak ni banyak guna infak ni untuk sosial media ke, untuk online ni banyak guna ni infak prestasi punya nama atau guna Zafian Marawi terus. So ada refer kat situ lah, refer. Tapi ada kekurangan ni lah. Kekurangan dia side effect dia jika berlaku kesalahan ke tu, so akan berimpact pada nama kita guna lah. So lebih baik kita bina nama sendiri, impact dia pada nama kita sendiri. Okay, Tuan Azlan mau gosok gigi tunjuk gigi tu. Okay. So alhamdulillah dah habis juga. Dah lama. Ingat kecap saya ni. Lama juga rupanya. So ada tambah-tambah gunaan tambah ketakut. Ada siapa nak share tak? Okay, biasa ketakutan dapat jawapan nak tanya isteri. Siapa-siapa boleh share tak? Bagaimana dia bagi jawapan? Dia tanya isteri dulu lah. Dia tanya suami dulu lah. Nak kahwin satu lagi tanya isteri tak? Oi. Ampoi. Tu soalan tu. Okey. Jawab. Saya tak ada niat pun. Susah jawapan lah. Okey, siapa jawab? Ni lah. Kalau beli kereta, tanya isteri dulu. Kereta ke, beli sport ring ke, tanya isteri. Buat takaful, tanya isteri. Itulah. Abang Amir boleh share? Dia boleh kata ni apa? Rejection dia. Itu ketakutan dia. So apa boleh share yang nak boleh share? So ni kita banyak closing online WhatsApp punya. So bagaimana tuan-tuan bina kepercayaan dia orang? Bina kepercayaan ke trust sebelum dia orang saat takafu melalui WhatsApp. Saya dulu ada dua cara lah, melalui Facebook dengan blog tu saja. Nak punya profile lah. So ada lain tambah tak? Boleh share sikit apa kawan-kawan berguna untuk bina trust pelanggan bila saya takafu. Ke memang tak ada pun? Tak ada? Tak ada. Mak Ada. Khadijah aja. Okay. Tapi tadi tu Azharif kata ada soalan ada pengalaman yang isteri ambil senyap-senyap untuk suami Saya ada beberapa polisi lah klien buat dalam bentuk macam tu lah. Saya tengok keadaan dia bermula bila mana kita dah ada klien, kita terlalu pergi jumpa cikgu lah. Kita pergi jumpa dia, sembang-sembang tu kita tak ada idea nak suruh dia ambil polisi baru. Kalau ikutkan kita panggil review polisi kan. Jadi bila tak ada idea, saya tengok ada beberapa kes lah. Satu kes yang saya close suami dia melalui isteri. Bila mana isteri ni adalah isteri kedua. Isteri kedua, dia kata dia tak nak kalau sesuatu berlaku kat suami dia tak nak berebut harta, tak nak apa-apa. Jadi saya kata salah satu cara dia, kita buat plan hibah lah. Plan hibah satu dengan iklan sebelum iklan bersama dulu, Secure Link. Tujuan dia adalah kalau suami dia meninggal dunia,
dia tak payah dah nak sibuk katalah berlaku perebutan harta ke ataupun harta peninggalan suami itu sedikit, tapi dia dah ada satu benda yang secure, iaitu takafu. Dan takafu tu sebenarnya dia sendiri yang bayar, bukan suami bayar pun. Dia sendiri bayar tu satu. Nombor dua, kita buat plan ni juga, apa nama ni, sebab satu tadi untuk isteri kedua. Nombor dua, kita nak jaga kepentingan dia. Macam yang kita pernah iklan, kita pernah iklan satu petikan tu kata apa nama, jika kita boleh ambil apa nama polisi untuk suami secara sorok-sorok, sebab jika dia meninggal, hutang dia akan datang tanpa menyorok lagi. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Jadi saya recommend polisi isteri buat untuk suami lah, supaya nak jaga kepentingan gitu. Kalau tak kalau kita tengok orang kita lah, terutamanya orang Melayu ni, banyak benda dia fikir pada, kalau swasta lah dia fikir pada EPF. Kalau meninggal besok ada EPF. Jadi semua benda nak letak dekat EPF tu. Bayangkan kalau EPF tu 1 juta okey lah. Tapi kalau EPF pun 1 juta, hutang pun lebih kurang macam tu, naiknya juga kan. So saya kata kena ambil takaful lah, salah satu backup lah. Okey. Dan nombor 3, dia buat untuk suami adalah sebab suami ni keupayaan keuangan dia terhad. Keupayaan keuangan dia terhad, dia tak boleh ambil takaful. Jadi sebilangan besar isteri ni kuasa membeli dia tinggi. Jadi bila kuasa membeli tinggi, saya kata kat dia, kalaulah musibah tu berlaku pada suami, takkan isteri nak tengok saja. Takkanlah isteri kata tanggung sendiri. Nak tak nak, isteri kena tanggung jugalah. Jadi cara untuk nak kawal tanggungan dia kena ambil polisi lah. Dia ambil polisi, letak bawah nama orang yang lindungi suami, dan pemilik CJ tu kena isteri. Sebab isteri yang bayar. Jadi bila keadaan gini, isteri tak risaulah suami dia ubah nama orang lain ke, kalau dia berlaku perceraian ke. Sebab polisi tu memang polisi isteri. Dan kebanyakan proposal kita buat ni adalah kepada isteri-isteri yang bekerja. Jadi bila isteri bekerja, mereka pun nak ambil apa nama, nak ambil kesempatan untuk tolak income tax lah kan, dapat pengecualian income tax. Kat situlah saya banyak buat polisi yang dibayar oleh isteri untuk suami. Okey, itu saja Tuan Zadif. Okey. Assalamualaikum. Mazlan. Ya, saya. Saya nak tanya sikit. Jika tadi tu orang yang dilindungi adalah suami, kalau pemilik sijil tu adalah isteri, kalau pemilik sijil tu ada penyakit kritikal macam mana? Dia macam ni, dia ada 2 polisi kat situ. Satu polisi dia ambil sebagai pemilik sijil saja. Tetapi dia tak ambil manfaat payer. Satu lagi dia ambil manfaat payer. Kalau untuk orang yang dah sakit, contoh isteri sakit, dia nak ambil untuk suami dia tak boleh ambil manfaat payer. Dia hanya jadi pembayar je lah. Oh, jika isteri tu memang dah ada penyakit kritikal, masih boleh ambil jugalah polisi tu? Boleh ambil lagi. Okey, baik. Terima kasih Tuan Mazlan. Okey. Okey. Terima kasih Mazlab. So kita terima kasih feedback baik. Tanya situ dia kata tak pelik lah sekarang. Saya punya berlaku apa, isteri ambil tu suami selepas berlaku ni lah peristiwa abang tu. Situ dah saya dapat prospek yang macam tu. Prospek yang nak ambil tu suami, saya senyap. Okey. So kita dah di hujung rancangan ada 3 minit ni. So cukup. Saya ada sama apa? Last person. Ada last person. Pak Khatijah nak tambah tu. Untuk isteri kedua macam mana nak buat? Nak ambil polisi untuk isteri kedua, bukan untuk suami, untuk isteri kedua. Okey. Assalamualaikum. Saya memang ada sebenarnya klien, dah jadi klien lah kan. Dia ni memang isteri kedua. Ada, rasa saya kalau tak salah saya ada 2 orang ke 3 orang klien yang memang isteri kedua.
Jadi yang seorang ni dia memang buat dan dia jadi pembayar semualah. Dia tolong bayarkan untuk suami dia. Tapi suami dia tahulah masa kita pergi tu memang suami dia sign apa semualah kan. Jadi memang dia cakap dengan kita lah kalau jadi apa-apa dekat suami dia. Jadi yang ni memang dapat dekat dia. So dia tak mau share lah dengan isteri tua. Yang ni isteri muda. Yang satu kes lagi pun macam tu juga. Isteri muda juga buat macam tu juga. Dia buat, dia letakkan hibah 100% nama dia. Jadi sebab macam saya ni kira isteri nombor 1 lah kan. Bila saya dengar isteri muda ni beranggapan yang macam tu orang kata kita ni dalam hati ni rasa jugalah kan, dah kebal. Lebih kurang macam tu lah kan, dah kebal suami orang kan. Jadi yang kes kedua tu dia kata dia tak mau share. Dia kata dia tak mau share dengan isteri tua sebab dia kata bila dia kahwin dengan suami dia kata dia anak masih kecil-kecil. Jadi kalau jadi apa-apa dekat dia nampak dia yang lebih akan susah daripada isteri tua sebab isteri tua anak dah besar-besar. Macam tu. Jadi kita ni akan jumpa berbagai-bagai situasi lah kadang-kadang sebenarnya kan. Kita tak sangka pun benda tu. Ada satu kes lagi saya jumpa dia orang dalam proses nak bercerai. Suami isteri lah dalam proses nak bercerai. Tapi si suami ni dia ada buat personal loan. Isteri dia lah buat personal loan bagi dekat suami dia 200,000 untuk nak buat bisnes lah katanya. Lepas tu ada masalah macam mana mungkin lah. Jadi dia orang dalam proses nak bercerai. Jadi dia kata dia takut sebab sekarang dia kata dia bayar hutang suami dia tu sebulan 1,000 lebih macam tu lah. Setiap bulan untuk loan tu. Jadi dia takut suami dia meninggal, hutang tu dia kena teruskan bayar. Jadi dia kata dia nak buat hibah. Jadi suami dia bayarkanlah untuk hibah tu. Jadi hibah tu letak nama dia. Saya kata puan, niat puan ni okey, cumanya saya takut saya yang jadi mangsa. Tiba-tiba bila bercerai, dia kata dia tak nak bayar polisi ni. Kan? Lantaklah dia katakan. Jadi saya kata nayanya pada saya lah, tapi saya faham lah masalah dia tu, saya faham sebab saya perempuan. Tapi saya kata saya tak mau ambil kes ni. Saya kata puan carilah ejen lain. Sebab saya tak berani, saya kata sebab saya takut bayar 2-3 bulan tiba-tiba jadi macam mana. Dia tak mau bayar polisi tu, saya masalah. Jadi kita jumpa macam-macam lah sebenarnya dalam takaful ni yang kadang-kadang ada 2-3 kes tu yang memang isteri ambil diam-diam. Yang bestnya saya kata dekat dia susah juga sebab kita nak kena suap foto. Bagaikan dia kata tak apa puan, ada tak cara yang tak perlu suap foto. Jadi saya kata memang kita kena, saya kata saya boleh jumpa puan. Jadi puan sendiri sign dekat iSmart tu ikut tanda tangan suami lah. Jadi dia setuju. Bila kita jumpa tu dia sign lah bagi pihak suami dia tu kan. Tapi selepas beberapa bulan, selepas dia dah ambil polisi apa semua, dia bagi tahu dengan suami dia, okey, tak ada masalah. Jadi sebelum nak ambil itu je, bila dah ambil itu, okey je kan. Cuma itulah kadang-kadang kan, macam-macam. Itu je lah pengalaman saya selama 1.5 tahun ni kan. Jumpa isteri muda, jumpa isteri tua. Dahsyat. Yang tadi tu owner apa, partisipan suami pembayar isteri ke? Yang mana? Yang tadi tu, yang kes yang puan cerita tadi. Yang isteri muda tu Tak, yang hutang. Yang hutang tu dia letak dia maksudnya suami dia ambilkan hibah lah. Suami dia ambil dan suami dia bayar. Tapi hibah tu nama isteri dia. Saya cakap juga dengan dia sebenarnya potensi untuk suami dia nak tukar kepada nama orang lain tu masih berpotensi. Sekiranya kalau kata dia kahwin lain, dia boleh buang nama puan daripada penerima hibah ni, dia boleh buang, dia letakkan nama orang lain. Jadi saya kata saya tak berani ambil lah kes ni. Banyak juga kalau ikut sebulan dalam 200,000. Saya kata saya tak berani lah sebab masa tu lagi pun saya baru. Saya ada rujuk dengan saya ada rujuk dengan Tuan Afian masa kes tu. Jadi Tuan Afian kata suruh dia bayar tahunan. Jadi bila saya kata saya minta tahunan, suami dia kata dia tak mampu. Jadi saya kata saya puan cari ejen lain lah. Saya kata saya tak berani nak ambil. Tak jadi ambil tu? Tak jadi ambil Memang tak ambil pun Tuan. Saya tak berani nak ambil.
Cuba follow up balik. Rugi. Tak rugi. Kalau dia ambil 3 bulan, dia orang berkelahi periuk belanga nanti terpelanting semua tak bayar polisi, saya lah yang Kalau PR saya. Kalau kes macam tu, kita boleh cadang. Saya pun tak ingat lah kes ni pada saya pun tak apa ingat. Kita boleh cadang, isteri tu ambil sebagai owner, sebagai pembayar, suami sebagai participants. Ya. Mana kata baiknya macam tu lah. Itu lagi Tapi masa tu saya tak pandai lagi tuan. Tak pandai lagi yang living couple tu, saya tak reti lagi. Tu yang saya ambil keputusan tak mau sakit kepala, tak mau pening kepala, urusan rumah tangga ni. Boleh follow up balik. Boleh follow up balik. Sungguh ni. Boleh follow up balik prospek tu. Kena follow up balik. Mana tahu sekarang dia dah ada yang lain pula ke? Dapat 2 polisi. Tak malah. Nanti dapat yang lain lagi. Nanti suara lagi. Okey. Terima kasih. Puan Khadijah. Itu daripada pengalaman. Sudah betul lah. Puan Khadijah tu sabda kata kita akan menjumpa bermacam-macam situasi, bermacam-macam jenis orang dan bermacam jenis pekerjaan. Kita pun terangkan dia cerita kafu, kita berjumpa macam-macam cerita. Macam cerita kalau nak tulis Facebook, agak malas dia menyebabkan lah benda lain punya kerja lain pula kan. So mana kerja baru, kalau kerja baru ke rakan-rakan yang belum jumpa yang perkara pelik-pelik ni, anggaplah sebagai tuan mendapat pengalaman mendengar pengalaman hidup orang lain. Contoh saya buat pengalaman hidup lain. Saya dapat ni dia yang first tahun pertama saya dapat tahu pekerjaan ni ada macam-macam. Pekerjaan ni ada macam-macam, bukan saja kerja office saja. Ada bermacam-macam jenis pekerjaan. Okey, so kita dah penjuru rancangan. Saya gunakan habis awal ni sebab saya nak bersiap untuk bergerak ke usaha lain pula. So ada appointment ke? Ada appointment ke nak bergerak? Appointment ke demo lah. Boy. Meeting leader kita pukul 11 Kat Hotel Istana Sebelah. Kat Hotel Istana? Okay. Boleh. Istana Infak. Okay. So kita jumpa lagi untuk kerja baru esok malam sampai saya tak post kat grup ya. Nanti saya jumpa kat grup tempat lagi. Kita jumpa kat bowling insya-Allah hari ni saya confirm tempat hari ni. Tengah sepi buat tempat tu. Semua saya tak perhati dari segi ni lah, dari segi price ya. Okey, Akif muncul. Silakan Akif baca doa. Al-Fatihah Akif. Muncul. Doa ni, bismillahirrahmanirrahim. Aja, sila. Bagilah penutup.